أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وكنزنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Faslun fi fadilatil talibil ilmi nafi'i. Faslun, ini suatu pasal fi fadilati talibil ilmi nafi'i, pada menyatakan kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut, orang yang mempelajari ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang bermanfaat kepada bagi kehidupan seseorang itu di dunia dan di akhirat, seperti mana yang disebut mari, iaitulah sebarang ilmu yang membawa kepada bertambahnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ilmu yang bermanfaat. Kalau apa saja tapi intipatinya adalah menambahkan rasa takut dalam hatinya kepada Allah, itu ilmu bermanfaat. Dengan beberapa ciri-ciri ilmu yang dikatakan ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang telah disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala, daripada apa yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu yang akan menghasilkan apa, membuahkan apa, telah pun disebut kepada kita. Baik, itulah ilmu yang dituntut kita mencarinya, yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tuntutan belajar ilmu. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh belajar ilmu tu ilmu apa? Ilmu apa yang disuruh oleh syarak melalui Quran dan hadis? Suruh kita ni belajar, iaitu ilmu yang dikatakan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu-ilmu yang tidak bermatlamat seperti mana disebut, itu tidaklah dituntut oleh syarak. Dituntut oleh syarak, dan tidaklah dijanjikan dengan fadilat dan kelebihan bagi sesiapa yang menuntut ilmu yang tidak membawa kepada matlamat seperti mana yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dengan kata lain, ilmu-ilmu yang menjadikan manusia semakin jauh kepada Allah, menjadikan manusia itu semakin gemar cinta pada dunia, itu tidak ada kaitan kelebihan dan fadilat bagaimana dalam Quran dan hadis oleh orang-orang yang berusaha ataupun bersusah payah dengan ilmu-ilmu yang tersebut. Ilmu yang tidak membawa kepada apa yang disebut oleh Imam Ghazali, tidak membawa bertakut kepada Allah, tidak menambahkan orang panggil menampakkan hati kita kepada kekurangan dan keaiban kelemahan kita, tidak menambahkan kita kepada menyempurnakan ubudiyah ibadat kita kepada Allah. Ilmu yang tidak menambahkan gemar kita kepada akhirat dan mengurangkan kecintaan kepada dunia,
Maka ilmu-ilmu yang tidak bermatlamat dan bernatijah seperti mana tersebut, itu dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak ada kaitan fadilat-fadilat kepada orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, seperti mana dijanjikan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu asasnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia mereka mengabdikan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari ilmu dalam menyempurnakan ubudiyah itulah yang dikehendaki oleh syarak. Bukannya ilmu yang semakin jauh manusia daripada bersifat kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu tidak bermanfaat. Maka bila ilmu manfaat ni, itulah yang dijanjikan orang yang terlibat dengannya, mengusahakannya, ada dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah fadilat-fadilat dan kelebihan. Usaha pilih untuk ikhtiar usaha nak belajar ilmu dengan matlamat yang telah disebut oleh Imam Ghazali tadi, maka Allah Taala beri dah kelebihan. Walaupun ilmu tu dapat ke tak dapat perlu cerita lagi. Tapi orang yang berusaha belajar ilmu tu dah banyak dapat kelebihan. Walaupun boleh jadi dia tak dapat lagi ilmu, tapi berusaha belajar ilmu bagi tujuan nak menambahkan rasa takut, nak menyempurnakan ibadat dan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak orang panggil, nak suruh kita ni lebih sempurna ubudiyah kita, kehambaan kita, ketaatan kita kepada Allah, dengan niat kita yang sedemikian ikhlas mencari redha Allah Taala, maka usaha kita itulah ibadat. Kerana dengan usaha tu banyak fadilat yang kita dapat. Walaupun boleh jadi ilmunya kita tak dapat ketika kita usahakan itu, tak faham, tak tahu, tapi atas susah payah kita berusaha belajar itu dah banyak fadilat yang kita dapat. Dari di sini musannaf kita rahimahullahu taala nak membawa kepada kita beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata daripada para alim ulama tentang kelebihan sesiapa yang melibatkan diri dalam pembelajaran ilmu yang bermanfaat, sebagai pengajar, sebagai pelajar, sebagai pendengar dan seterusnya. Tapi tak dapat tidaklah, matlamat dia kena ikhlaslah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ni. Pertama sekali niat. Dan adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat itu, maka antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u. Ini yang pertama. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya bahawasanya malaikat itu, la tad'u ajnihataha, merendahkan ia akan segala sayapnya, yakni menunjukkan memberi penghormatan, memberi kemuliaan li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Orang ngaji ilmu mana? Di mana para malaikat Allah Ta'ala merendahkan sayapnya sebagai penghormatan daripada kalangan malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang menambahkan takut kepada Allah. Ilmu yang lebih menyempurnakan ibadat kepada Allah. Ilmu yang boleh membaiki diri dan kedudukan serta hati yang lebih baik si Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itulah ilmu yang manfaat tu. Bukan semua penuntut ilmu itu mendapat penghormatan daripada malaikat, tidak. Ilmu yang semakin jauh dengan Allah Taala, belajar ilmu yang semakin berani buat maksiat kepada Allah, ilmu yang semakin pandai, semakin longgar dan terlucut hidup daripada syariat, semakin bebas pergaulan, semakin terbuka aurat dan sebagainya, itu tidak bermanfaat. Apakah itu belajar tersebut layak mendapat penghormatan daripada malaikat, kelebihan-kelebihan?
Tak ada. Sebab itu tidak bermanfaat. Sebab itulah, yalah kalau kita nak perhalusi, dan selalu kita sebut belajar ilmu ni termasuk dalam golongan fisabilillah. Fisabilillah ni maknanya fi'la idillah, iaitu ilmu yang boleh menyumbang kepada meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kata fisabilillah, orang belajar ilmu tu nak digolongkan dalam kalangan fisabilillah, yang kita katakan layak terima zakat sebab dalam asnaf fisabilillah. Ilmu yang macam mana ni? Yang menyumbangkan kepada i'la, menyumbang kepada jadi tinggi, jadi sempurna agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih sempurna amalan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperhalusi. Jadi rekas kita je, apa yang diberi penghormatan, ketinggian oleh syarak, sekira-kiranya syarak, dalam hukum syaraknya dilabelkan sebagai orang ni fisabilillah, mestilah orang yang belajar ilmu yang seperti mana yang disebut ilmu yang dikatakan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin dekat orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang semakin jauh. Tak, semakin tak semaya. Semakin bebas pergaulan laki-laki perempuan. Ilmu yang semakin berani terbuka membuka aurat. Ilmu yang semakin longgar daripada ikatan syariat Allah Taala. Apakah orang belajar ilmu ini kita nak kata fisabilillah? Iaitulah pada jalan Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dah. Payahlah. Kita nak terima. Payah nak terima. Dah, kita lihat konsep dia ataupun matlamat dia itu sendiri. Jadi malaikat memberi penghormatan ini mestilah penghormatan diberi oleh malaikat itu bukan penghormatan yang kita kata berbentuk duniawi, tapi penghormatan yang berbentuk hakiki. Malaikat mulia kerana orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belajar ilmu yang dimuliakan oleh Allah ialah orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menyempurnakan ubudiyah dia kepada Allah, ilmu yang semakin kenal dia akan Allah dan semakin takut dia kepada Allah. Maka orang inilah orang yang diredai. Lalu malaikat pun memberi penghormatan dengan la tad'u ajnihataha, malaikat merendahkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ridaan bima yasna', kerana sangat suka malaikat dengan perbuatannya orang yang menuntut ilmu itu. Ilmu mana? Ilmu ya yazidu, yang menambahkan yazidu fi khawfika minallahi, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla ila akhirih. Ilmu itulah. Sebab kita tahu malaikat ni ialah malaikat seorang yang satu makhluk yang Tuhan jadikan tidak ada nafsu, ada akal. Dia la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah derhaka kepada Allah. Mana-mana makhluk yang Tuhan marah, dia marah, yang Tuhan kasih, dia kasih. Itu sifat malaikat. Imannya sentiasa sempurna, tak akan berlaku kekurangan. Jadi ia dimuliakan oleh malaikat bermakna ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat. Bukan semua belajar ilmu malaikat merendahkan sayap belaka, tak. Tidak. Sebab tu di sini ditulis fadilati talibi ilmin nafi'. Inilah kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu lain tak terlibat dengan fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang keduanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taghdu ahadukum fayata'allamu baban minal ilmi khairul lahu min an yusalli alf raka'atin. Nah, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kelebihan ataupun ganjaran yang diperolehi oleh orang yang bersusah payah belajar. Tak belajar. Jadi lagi akan datang silapnya para ulama menyebut atas dunia ni yang ada kebajikan dua golongan saja. Manusia yang ada kebaikan, ada keuntungnya dua. Dah. Al-alimu wal muta'allimu. Orang alim dengan orang belajar. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan dah pada yang lain daripada kedua. Manusia atau dunia ni yang bermanfaat, yang berkebajikan dua golongan. Orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Alimu muta'allimu. Tolak dua ni tak pakai belaka. Tolak dua ni tak jadi. Tak jadi. Tak ada la khaira, tidak ada kebaikan. Nak kebaikan ikut mana? Kita hak belajar pun buat ibadat belum tentu lagi dapat kebajikan dengan ibadat kita. Tu hak belajar. Dah. Mudah-mudahan kita ikhlaskanlah belajar kita ni biar jadi kebajikan dah. Belajar kita tu jadi kebajikan dah. Sebab belajar ni ada fadilah, ada kelebihan. Dia belajar satu tuntutan. Dah, dia pahalanya besar. Apatah lagi kita belajar ni bagi menunaikan fardu ain. Kalau kita baca Quran, itu kita menunaikan sunat. Nah, kita semaya duha, tu kita buat tuntutan sunat. Kita berzikir, tu buat tuntutan sunat. Nah, tapi belajar ini kita buat tuntutan fardu ain. Maka pahala fardu dengan pahala sunat ni besar pahala fardu lah. Nak pula fardu ain pula. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Jadi usaha, daya usaha kita belajar ini ibadat. Beramal dah lah ni. Belajar-belajar tu beramal lah. Beramal dengan apa yang Tuhan suruh, apa yang Nabi suruh, iaitu belajar. Lalu kita pun belajar. Itu beramal lah. Jangan kata orang ngaji tak beramal. Ngaji tu beramal dah. Orang tak beramal je, orang tak ngaji tu, orang tak beramal je. Nah, kerja egi, duduk cokoh, dengar, nulis, tu beramal lah. Dan itu pahala dah tu. Antaranya tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La an yaghdu ahadukum. Sungguhnya bahawa berpagi-pagi seorang kamu. La an yaghdu ahadukum. Sesungguhnya bahawa berpagi-pagi seorang kamu. Pagi-pagi lagi kita balik siap-siap ambil kita ambil bolpen pergi ngaji. Dah payah ta'allamu baban minal ilmi. Maka pagi-pagi itu maka belajarlah ia satu bab daripada ilmu. Pagi-pagi kita ambil kita ambil pergi dengar tulis gapo gitu pergi ngaji. Bila ngaji tu ada kita ada bolpen kita nulis tu belajar. Nah, kalau pergi bawa telinga tu mendengar, mustami'. Dah. Orang pergi tidur tu dia panggil majlisan, pergi duduk saja. Tak apa. Hak asalnya wala takum minal khamisah. Mu jangan jadi ayat kelima, hak dak belaka. Ngajar pun dak, belajar pun dak, dengar pun dak, pergi duduk saja pun dak. Dak. Tu dia. Jadi kita pagi-pagi ngaji ni, ngaji pula ilmu manfaat, ilmu nak suruh kita semakin takut kepada Allah, ilmu nak suruh semakin tahu kita selok-belok nak buat amal biar jadi kau comel, kau sempurna, kau molek. Nah, ngaji untuk kita nak menyedarkan kita akan kesalahan dan kesilapan diri kita sendiri. Dah. Belajar kita supaya kita boleh tahu orang panggil betul-betul tipu daya syaitan. Belajar kita dengar hadis, dengar uraian para ulama supaya kita boleh tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadat kita, itulah kita buat untuk kita dapat menjaganya, untuk memastikan menjadi bekalan kita di akhirat.
maka sepagi kita pergi ngaji perkara-perkara yang bermatlamat sedemikian, khairul lahu min an yusalliya alf rakaatin. Nascaya fadilah yang kita dapat, pahala yang kita dapat, kelebihan yang kita dapat, susah payah kita ngaji sepagi itu lebih baik, lebih mahal daripada ia semaya sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat kita ngaji sepagi. Lebih baik, lebih mahal, lebih afdal pahala dan ganjaran yang kita dapat daripada kita duduk semaya sunat 1000 rakaat. Nah, jadi ibaratnya kak, kalau tak sengaja tak apa, maya, siap duk buti. Boleh 1000 rakaat, tu 1000 rakaat, ada 1000 rakaat lah. Nah. Kelebihan. Ini kelebihan bila kita belajar ilmu yang bermanfaat. Manfaat ni ngaji yang lain tak jadi. Ini kelebihan belajar ilmu manfaat. Hidup mengaji yang lain tak boleh hak ni. Tak boleh. Lagi ngaji hak ilmu ni. Ada ilmu yang manfaat. Ilmu yang membawa pada bagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah SWT tu. Fadilahnya, kelebihan kita dapat dengan amalan ngaji ni lebih baik pahala alhamdulillah daripada pahala kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu kelebihan. Sebab tu kita beramal dengan ngaji ni banyak kita boleh pahala. Dia kata ngaji tak beramal, ngaji tu beramal. Kalau kita buat amal, boleh tak? Habis masa nak baca Quran ke, duk cakap sejam, 2 jam. Nak ngatik 2 jam, dah. Boleh 200 kat mula panas punggu. Dah. Baru berapa baru? 5 minit baru. Tapi tak boleh pergi dah. 10 minit. Kalau duduk berzikir, tak boleh dah. Wah lah. Tapi kalau kita duduk beramal dengan ngaji sejam, tu biasa. Ngoyak masa kita isi dengan ibadat. Masuk itu tinggal ibadat. Banyak. Jadi dalam sepanjang itu, sepanjang kita duduk belajar tu, kita duduk beribadat. Di mana melekat-melekat memayungi kita dengan sayap-sayapnya, dilingkungi oleh para-para melekat, banyak lagi hadis-hadis lagi akan datang, kita boleh tengok. Kelebihan bila kita meletakkan diri kita bersusah payah dalam belajar ilmu. Ilmu mana? Ilmu tadi. Jadi gitulah kita kena faham. Belajar ni satu amalan yang hebat. Ia akan menghasilkan satu fadilat yang besar. Ni dah ayat lagi kita faham tak faham. Reti tak reti, ingat tak ingat, tak kira lagi boleh ke tak boleh ilmu. Hak dia buinya susah payah kita. Usaha ngaji. Faham tak faham tu cerita lain. Reti tak reti cerita lain. Sebab tu kita ayat dalam kita ngaji tauhid dulu pun Allah Ta'ala beri pahala atas usaha dan ikhtiar. Sebenarnya jadi buat ibadat tu hak Tuhan beri. Jadi buat tu Tuhan beri. Jadi buat maksiat pun Tuhan beri. Tapi dia kira atas gapo dia. Hak untuk diberi pahala dosa atas usaha dan ikhtiar. Sebab kita pilih nak buat, dia kita usaha buat. Maka hak tu hak pahala. Diri ibadat kita jadi buat tu, itu hak Tuhan beri. Hak Tuhan beri. Sebab tu dia panggil sa'adah sakawah, dia dibahas secara panjang. Kalau hak Tuhan belaka, tentu belaka. Tuhan beri ibadat pun hak Tuhan buat. Maka kok mana dia kira dosa pahala? Tu perbahasan salah aslah. Hak dibahas dalam kitab tauhid. Jadi dosa pahala tu Tuhan beri atas kiraan usaha ikhtiar. Ikhtiar tu pilih, kita pilih dengan akal yang Tuhan beri. Dengan orang panggil hidayah campur ke khawatir mari dalam perut kita tu, nak nafsu tak sih, mari rasa nak nafsu rasa tak sih tu, kita pun pilih nak buat. Kita pun usaha pergi buat. Maka hak tu pahala. Pengaji kita usaha. Dah ikhlas hati kita. Maka faham tak faham itu
cerita lain. Tuhan beri faham lah. Tak beri pun tak faham lah. Tapi tetap kita dapat fadilat lah. Fadilat kelebihan atas usaha kita tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Itu dia dah. Nabi bersabda, talibul ilmi, bermula orang yang menuntut ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Bermula orang yang menuntut ilmu itu, yakni orang yang belajar ilmu manfaat. Dah. Ilmu yang akan lebih menyempurnakan tuntutan kejadian dia. Sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang dijadikan untuk beribadat, berubudiyah dengan Allah Ta'ala. Kita tu yang buat ni kerja apa? Tujuan apa? Hikmah di sebalik penciptaan kita ni adalah liya'budu. Untuk kita beribadat kepada Allah. Nah, maka nak buat lagu mana? Tuhan hantar Rasul. Mengajarkan syariat peraturan ubudiyah dengan Allah SWT. Nah, maka kita nak tahu apa yang Rasul ajar, kita belajar. Nah, daripada kitab yang ditulis para ahli ulama, ia ambil ilmu ni secara bersanad daripada gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah untuk kita nak tahu bagaimana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dah dalam tauhidnya, dalam fiqhnya, lain dalam tasawufnya. Jadi bila kita duduk susah payah ni dalam bab menuntut ilmu ni, duk fokus menuntut ilmu ini, takaffalallahu lahu birizqih, mengakui, yakni menjamin baginya dengan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jamin rezeki. Mengakui Allah Taala baginya dengan rezekinya. Takaffalallah. Kafil maknanya penjamin. Jadi Allah Taala jamin rezeki. Dah. Tak ada usi. Bukan keseluruhannya. Dah, masalah rezeki, masalah ajal, masalah pendek panjang umur, masalah sikit banyak rezeki ni dak payah mikir. Barang tu barang hak tu tetap siap lakon tu. Dah. Lagu tulah keadaannya. Dah hak kita gak kokok mana tentu siapa kita. Tidak hak kita kokok mana pun tentu tak leh kita. Tak ada apa-apa. Dah. Dalam kitab Minhaj tu seorang lagi minta dengan Nabi kita aja. Dia minta dengan Nabi, Nabi beri. Nabi kata, kalau mu tak mari benda ni akan boleh kamu juga. Sebab ni hakmu. Cuma mu mari minta, maka aku beri. Kalau mu tak mari pun boleh kamu. Sebab ni hakmu. Nah, mana boleh kamu tak hakmu. Jadi kau mana pun, mari kau tak mari kau, boleh kamu. Dah. Lagu tu. Kalau tidak kita, lagu-lagu mana pun, siapa kita. Tidak kita, kok mana pun, tak boleh kita. Usaha tidak boleh memberi bekas. Usaha tidak boleh memberi bekas. Dah. Lagu tu. Tapi, usahalah. Dah kita buat orang panggil senang hati dengan usaha. Tapi, usaha tidak boleh memberi hasilnya. Hasilnya itu semata-mata mengikut ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu hakikat dia. Jadi bila kita duduk dalam belajar ilmu yang bermanfaat ni, ilmu hak tu yang suka ni, ilmu hak tu yang redha ni, ilmu hak tu yang suruh ni, akan sebagai suruh fardu ain dah pulaknya, maka tentulah rezeki tu yang jamin. Seperti mana hak dibahas dalam kitab Minhajul Abidin lah. Bila Tuhan buat kita ni, dia Tuhan perintah kita buat ibadat. Dia suruh kita buat kerja ibadat. Tak care Tuhan tak jamin mau makan minum kita. Tidak munasabah, dia tidak logik. Dah, dia suruh buat ibadat, lepas tu makan pandai-pandaimu. Supaya kita suruh buat kerja rumah kita. Bila kita suruh buat kerja ke rumah kita, tak kira kita orang panggil tidak tak UPT untuk keperluan dia.
Tak betul kita kata, mu buat kerja rumah aku, lepas tu makan minum, ikut mu, pandai-pandaimu. Siapa dia nak buat kerja kita lah gitu. Bila kita suruh kerja, maka tentulah gaji kita duit. Siapa masa kita duit. Tak, tidak pun jamu makan. Moga kita suruh kerja. Maka Allah SWT, lagi-lagi lah. Bila dia suruh buat ibadat, maka rezeki tu mestilah dia jamin. Dia jamin. Maka antara orang tu yang suruh ngaji, belajar ilmu. Maka orang yang belajar ilmu ni, ilmu mana? Ilmu nafi', takaffalallahu lahu birizqih, Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Tu yang jamin rezeki dia. Lagu tu. Kalau kita kecek mudah kak, nak main cara bodoh-bodoh kak, nah, ngaji mana boleh piti. Kita tak ngaji pondok. Kita ngaji sekolah 5-6 tahun ada orang duit. Tak ada. Ngaji pondok masuk hari ni tu orang tak pandai-pandai boleh piti dah. Tu orang banyak lagi ke apa. Boleh piti dah. Dia tak pandai tarik apa. Contohnya lah nak rayak boleh. Tu kecek bodoh-bodoh. Dah, sebab musabaknya. Tu kita kira rezeki hak bahasa kita rata-rata pahal kat piti. Tapi rezeki ni bukan piti saja. Tak. Cuma lazimnya bila sebut rezeki kak, kita nampak piti. Tu sepik tu. Sepik. Tak sepik. Rezeki ni bukan piti. Rezeki ni maknanya pemberian Allah SWT lah. Pemberian tu banyak lah. Bukan dalam bentuk harta saja. Dia kata tu je jamin rezeki warna tu. Hak ngaji ilmu. Kan? Tusah gapo gitu begini. Rezeki ni bukan hak tu saja. Ada rezeki hak tu, rezeki hak murah sekali. Ada rezeki hak mahal lagi tu. Rezeki. Kalau bab makan minum kak, kalau tengok rezeki dah betul tu kak. Hak tak ngaji ilmu agama belau-belau senel-lineh. Dah. Hak ngaji tak ca pun boleh makan sepatutnya, maknanya boleh piti sendiri. Kalau tengok di sudut tu, maka rezeki tu jangan kita sepik lah. Banyak lagi antara rezeki ibadat, taufik dan hidayah, boleh beramal, boleh buat ibadat, boleh buat gatu, boleh sembahyang Jumaat, boleh gapo, boleh macam-macam lagi muamal ke sunnah Nabi SAW. Kita dalam medan ilmu manfaat macam-macam kita boleh buat tu bui mudah. Banyak lagi rezeki. Kita tengok kau tu. Tak apalah. Kita faham kot secara zahirnya begitulah. Kita faham kot secara zahirnya, kita orang awal rezeki itu melibatkan kepentingan hidup atas dunia. Maka kita ngaji ilmu agama jangan duduk bimbang. Apatah lagi kita ngaji atas ilmu agama tauhid. Rezeki itu duduk tangan Tuhan. Dah, kita buat tu yang suruh. Tak kira Tuhan, tak orang panggil tak rezeki kita. Orang yang buat tu yang lari apa? Tu yang makan sepatutnya senang. Pagi kita buat tu yang suruh, tak kira tu yang tak beri. Tu hak logiknya. Hak mudahnya. Nah, maka janganlah adalah terpengaruhlah kita dengan kata-kata. Orang ada faham ada kerti kak. Ngaji agama ni kak. Dak gerak hidup. Dah. Nak makan gapo? Nak pera macam-macam lagi lah. Dia nampak gitu. Ni sebenarnya orang yang menganut pahaman aliran bukan ahli sunnah, aliran qadariyah. Aliran qadariyah iaitu orang yang berpegang kepada usahalah yang mendatangkan rezeki, bukan Allah SWT. Bagi dia kalau tak reti kerja tak makan. Tak ada kemahiran buat kerja, jawab dia tak makan. Jadi kerja itulah yang memberi rezeki. Itu qadariyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tu qadariyah. Dah. Ngaku berlaku ahli sunnahnya. Tapi tak tahu ahli sunnah dia punya pahamannya lagu mana. Pegangannya lagu mana. Banyak orang ni masyarakat bukan ahli sunnah. Hak mana ahli sunnah ni payah. Ahli sunnah ni kita ngajilah, iaitu faham Allah Taala secara Asy'ariyah Maturidiyah. Antaranya gapo dia? Kita faham semua dalam genggaman kuasa Allah Taala.
Dan kita percaya kepada rezeki itu jaminan daripada Allah Ta'ala. Usaha tidak boleh memberi bekah. Ketetapan rezeki hanya dengan Allah SWT. Ajar dan sebagainya. Usaha kita buat, tapi hasilnya kita intikad daripada Allah. Bukan daripada usaha kita. Jadi rezeki ni ada usaha ke tak ada usaha ke, dia tu yang tentu kan? Ada lah. Usaha apa, dia tu yang kata tak ada. Nah, banyak mana hidup buat kerja boleh-boleh. Boleh gaji tak? Tak boleh gaji demo. Apa mana usaha boleh rezeki? Nah, mana usaha? Tanah galo, nah, bayar apa galo, tabur benih, beli benih, tabur baju, lah gawe dia. Jadi rupuk lah kau. Mana usaha boleh bekah? Tak ada. Allah SWT. Tu ahli sunnah. Wal jamaah. Jadi aliran-aliran tersebut, maka bukan isunya. Masalah rezeki. Ngaji agama jangan takut. Jangan takut. Hadis Nabi kata, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Sebab tu disebut awal-awal lagi, belajar ilmu nafaat ni, belajar ilmu tasawuf ni, ialah bagi orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Bukan nak akhirat saja ngaji goni ni. Nak dunia pun ngaji goni juga. Ngaji goni ni, orang nak dunia akhirat. Kena ngaji goni. Dunia akhirat. Nah, orang ngaji dunia tu nak dunia saja tu. Nak dunia saja tu ngaji dunia. Akhirat dia tak cara ngaji goni nak dunia akhirat. Tu guna faham. Daripada Allah SWT. Baik. Dari yang penting sekali ni adalah dalam bab-bab begini, jaga akidah lah. Akidah ni benda besar. Benda iman. Benda usul. Usul ni maknanya umbi. Nak kena jaga akidah. Jangan gelicir daripada jadi qadariyah lah. Macam-macam lagi lah. Biar betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Yakin kepada Allah SWT. Lepas tu dalam apa ni, tasawuf. Kalau kita ngaji tauhid tu, kita ngaji dalam bentuk kita tahu. Tapi nak rasa yakin hati ni apa yang kita tahu tu payah juga. Payah. Kita tahu. Nasi tak menyekan. Tahu. Tapi kak gitulah. Dan kita biasanya lapar makan nasi jadi kenyang, lapar makan nasi jadi kenyang. Payah. Obat tak boleh menyembuh. Tahu. Tapi pergantungnya hati kita dengan benda tu. Ni kena usaha kot tasawuf pula. Tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf ni ilmu yang tak apa. Kau telajak banyak pun tak apa. Terlebih banyak ngaji pun tak apa. Sebab semakin takut kita kepada Allah, semakin sempurna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi darjat kita si Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, syahdan. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tarbir. At-Tanwir fi Isqatit Tarbir. Kata Syekh Ibnu Athaillah, "I'lam anna al-ilma haitsu taqarrara fil kitabil aziz aw fi sunnati innamal muradu bihi al-ilmu an-nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khasyatu wa taqtanifuhu al-makhafatu." Ini kata Syekh Ibnu Athaillah. Kita kena faham, bukan semua ilmu ni ia dapat fadilat daripada apa dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Bukan. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab dia At-Tanwir fi Isqatit Tarbir, "I'lam, ketahui ulimu, annal ilma, bahawasanya ilmu haitsu taqarrara fil kitabil aziz aw fis sunnah, bahasa ilmu yang berulang-ulang sebutnya
akan kelebihannya, akan tuntutannya, akan fadilatnya, berulang-ulang sebut dalam Quran dan yang mulia atau dalam hadis Nabi SAW. Ilmu gapo tu? Hak Nabi kata ngajilah walaupun ke zina. Nah, hak Nabi kata saat ni Tuhan jamin rezeki. Orang belajar ilmu melekat mudah ke saya. Macam-macam lagi. Banyak nak tengok hadis-hadis fadilat ilmu ni. Hak kita ngaji sepagi boleh pahala sepuas semaya lebih pada semaya sunat 1000 rakaat. Ilmu gapo tu? Ngaji ilmu gapo? Nah, tu dia. Maka kata Syekh Ibn Athaillah, ketahui oleh bahasa ilmu yang berulang-ulang sebutnya, yang berulang-ulang sebut dari sudut tuntutan, dari sudut fadilat dan kelebihan di dalam Al-Quran yang Maha Mulia ataupun dalam hadis Nabi SAW, hanya sahaja murah dikandaki dengan ilmu itu, iaitulah ilmu yang memberi manfaat. Maksud ilmu di situ ilmu manfaat. Hak Nabi kata ilmu, hak suruh ngaji, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah daripada buaya siapa lihat? Belajar ilmu gapo? Nah. Kemudian talabul ilmi faridatun, fardu ala kulli muslim wa muslimah. Pendek-pendek. Ilmu gapo? Semua bila sebut kata ilmu dalam hadis Al-Quran, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Lagu mana ilmu bermanfaat? Alladhi tuqarinu al-khasyatu. Ilmu yang menyertai akan dia ilmu takut akan Allah. Itu manfaat. Ilmu yang menyertai akan takut akan Allah. Bila kita ngaji, duk menekuni, duk cokor, duk tabik gapo, dalam masa yang sama, hati kita kepada Allah. Semakin kita faham, semakin kita sempurna taat kita kepada Allah. Semakin rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manfaat. Bukan semakin jauh daripada Allah. Itu tidak bermanfaat. Tuhan tak suruh lagu tu. Nabi tak suruh lagu tu. Tak suruh. Dah. Tujuannya tu Quran, sumber ilmu Quran dan hadis. Nak bawa manusia ke mana? Mana bawa manusia kepada menyempurnakan tuntutan kejadian liya'budu. Tu ya. Nak bawa kepada liya'budu. Nak bawa kepada manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Innama khuliqal insan liya'rifu huwa ya'budu. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan manusia itu supaya manusia mengenal ianya Allah dan supaya manusia itu mengabdikan diri kepada Allah. Itu kita buat kita manusia. Nombor satu tu buat kita manusia ni supaya kita ni jadi kenal. Tuhan itu Allah. Supaya kita kenal Tuhan sebenarnya itu Allah. Dan bila kita kenal Allah tu Tuhan, maka kita pun ibadat ke dia lah. Jadi ibadat ke orang lain lah. Wa ya'budu. Maka untuk itu didatangkan Rasul, diturunkan kitab. Sebab akal manusia semata-mata tak boleh nak buat benda ni. Mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ilmu naf'ani, ilmu yang disertakan dengan dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taktanifuhu al-makhafah, dan meliputi akan dia, akan ilmu itu akan rasa hebat, akan rasa takut dan gerung akan Allah Taala. Tu ilmu naf'at tu. Ada ilmu yang disertakan dengan ilmu itu, ada dalam ilmu itu mari rasa takut, dia rasa hebat, dia rasa agung, besar, mulia, tingginya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu yang dimaksudkan dengan dalam Quran ada hadis suruh ngaji hak gapo jadi orang kok se. Jadi terjemah tak tu kalu. Jangan kita duduk tafsir kok se. Maksud dia situ. Dia memang kita fikir pun secara betul pun lagu tu. Asal tujuan tu awak manusia ni gapo dia? Patut tu suruh ngaji tu untuk gapo? Untuk nak menyempurna atas hikmah disebab kejadian manusia itu sendiri.
Nah, maka sebab itulah dijadikan fardu ain. Tiap-tiap orang kena ngaji tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab apa? Sebab orang dilahir tiap-tiap orang dilahirkan ni liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, menjadikan Allah Taala sebagai Tuhan yang al-mustaqil ibadah. Jangan kita jadikan diri kita jadi ibadat kepada yang lain daripada Taala. Duk taat pada yang lain daripada Allah Taala. Duk bina hubungan yang rapat pada yang lain daripada Allah SWT. Bertuhan ke dunia, bertuhan ke hawa nafsu dan sebagainya. Bukan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dan Rasul diutus Allah itulah membawa manusia kepada Allah, membawa manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Ya manusia mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, macam-macam lah, nafsu, syaitan, kepada makhluk-makhluk dan sebagainya. Maka nak mengabdikan diri kepada Ta'ala, nak dekat dengan Tuhan, nak ibadat kepada Ta'ala, kepada Allah SWT, langkah pertama kena ada ilmu. Al-aqabatul awwalu aqabatul ilmi. Itu dah sunnah, cara Tuhan buat gitu dah. Ilmu. Tak ada ilmu, al-ilmu imamul amali. Ilmu tu imam, ikut bagi amal, wal amalu tabi'uhu, amalnya kena ikut ilmu. Baru jadi. Bukan semua boleh kita tengok syarat-syarat sah ibadat-ibadat, antaranya ialah mengetahui kaifiat. Syarat sah semaya, mengetahui kaifiat semaya. Mana kena tahu semaya-semaya ni ada rukunnya berapa, mana rukun dia. Maya gitu, tak tahu kaifiat, tak tahu rukun syarat, tak sah. Tak dikira sah. Maknanya tu nak ayat kepentingan ilmu. Bukan semata-mata buat jadi pun, tapi tak tahu jadinya kebetulan ni tak kira jadi tu. Tidak sah. Dia kena buat jadi berasas pada ilmu. Mengetahui kaifiat. Baik. Jadi bila kita bercakap baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan belajar, fadilat belajar, dalam Quran, ayat Quran suruh belajar dan sebagainya, semua sekali maksudnya belajar ilmu yang bermanfaat, iaitu sebagai ilmu yang membawa kita kepada takut kepada Allah dan menambahkan rasa gerung dan rasa hebatnya keagungan Allah dalam hati dan jiwa kita. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah. Wa'lam, dan kata Syekh Ibnu Ubbad pula dalam Syarah Hikam. Ni tasawuf lah. Petik kata-kata tasawuf. Kata Syekh Ibnu Ubbad dalam Syarah Hikam juga, Hikam Ibnu Athaillah. Wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kathruhu wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhun niyatu wa sihhatuha fi dhalika an yakuna gharaduhu fihi talibu mardatillah wa isti'malu fima yanfa'u indahu wa isaratul khuruji an zulmatil jahli an zulmatil jahli ila nuril ilmi fa hadhihi an-niyatus sahihah allati tuhmadu aqibatuha ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Baik. Maka kunci dia, kita nak dapat kelebihan ngaji tu, ngaji manfaat dah, ngaji agama dah, ngaji pondok dah, ngaji tahfiz dah, agama dah lah tu. Ngaji agama dah lah. Baik. Boleh kalau kita fadilat baru disebut tadi? Boleh. Syarat dia ada lagi. Apa dia? Niat. Tujuan. Kunci dia niat. Walaupun ngaji agama, ngaji tasawuf, ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji Quran, kau berapa agama dah tu untuk ibadat, tapi tujuan dia, maksud matlamat dia pula. Bukan mudah nak dapat. Kena dah kita ngaji. Tapi kalau ngaji hak ilmu hak tak membawa pertakut Tuhan tu, tu memang tak kira awal-awal lagi lah.
Tak akan dapat fadilat-fadilat bagaimana disebut dalam Quran dan hadis. Dah. Tapi kita ngaji ilmu yang dikategori kepada ilmu manfaat sekalipun, dah. Ada syarat dia lagi. Kata Syekh Ibn Ubbad dalam Syarah Hikam. Wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnah. Nah, wa'lam ketahui ulimu. Qad warada fil Qur'ani was sunnah. Telah datang dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam min fadlil ilmi wal ulama, daripada kelebihan ilmu dan ulama. Dalam Quran dan hadis Nabi kalau kita dengar banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ilmu itu sendiri, kelebihan ulama ma la yuhsa kasruhu. Di mana Quran dan hadis tentang kelebihan ilmu dan ulama ini barang yang tidak terhingga banyak. Banyak sangat hadis-hadis Nabi. Yang mencerita kelebihan ilmu dan ulama. Ulama ni mana orang yang bersepakat, bersifat dengan ilmu. Maka dia panggil ulama. Alimun. Dah, seorang ulama ramai-ramai dah. No ayat hadis yang mencerita kelebihannya banyak. Sekira-kira ma la yusakasu, tidak dihingga banyak. Wala yurja husulu dzalik, tetapi kena ingat. Wala yurja husulu dzalik. Dan tidak diharap hasil yang demikian itu kelebihan. Fadilah. Dah. Wala yurja husulu dzalika, dan tidak diharap hasil yang demikian itu fadilah. Mana fadilah bila dalam hadis. Tak apalah kita ambil hadis musnad kita ayat sana. Orang belajar ilmu sepagi ni, fadilah dia, kelebihan dia, pahala dia lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Baik. Fadilah ini tidak mungkin dapat. Walaupun orang ngaji ilmu manfaat dah, ngaji kitab ni dah, tidak mungkin dapat illa liman sahhat minhun niyatu, melainkan bagi orang yang sah daripadanya niat. Tujuan dia ngaji tu apa? Kalau niat tidak sah, niat tidak benar, tak boleh juga. Tak jadi ibadat. Tak jadi ibadat. Ibadat-ibadat ni dia kena niat yang benar. Niat yang sahih di sisi syarak, yakni menepati apa yang dikehendaki oleh syarak. Lagi akhirat kita tengok di akhir hurah. Jadi kalau kita ngaji niat atau betul, itu satu bentuk penderhakaan kita kepada Allah dan wajib bertaubat. Apa yang kita buat selama ni, belajar ilmu tapi niatnya tak kena, salah. Dah. Jadi semua fadilat-fadilat tu, belajar ilmu ni tidak mungkin dapat melainkan dengan niat yang sah. Niat yang sahih. Lagu mana niat yang sahih? Wasihatuha fi dzalika ay yakuna gharaduhu fihi talibu mardatillah. Bermula sah niatnya pada mikir itu menuntut ilmu itu. Niat yang sahnya lagu mana? Iaitulah dia ngaji, niatnya adalah kehendaknya dalam menuntut ilmu itu, iaitu menuntut akan yang digemari, yang diredai oleh Allah. Dia belajar ni untuk nak cari redha Allah, untuk nak cari amalan yang Tuhan redha. Maknanya belajar ilmu ni adalah untuk mencari keredaan Allah. Itu niat yang betul. Kalau belajar ilmu dengan tujuannya untuk nak cari dunia, minta maaf, itu salah. Dan jangan harap nak dapat fadilat-fadilat seperti mana dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dapat. Sebab apa? Niat tak betul. Tak kata belajar, buat gapo pun kalau niat tidak betul tak jadi. Niat di sisi orang tasawuf ni
Ikhlas. Niat yang betul tu niat ikhlas. Kalau kita kecek pekoh niat tu, niat puasa, lawan saja ke puasa gitu. Maksudnya niat di sini, niat yang sah, niat yang ikhlas. Gapo dia ikhlas? Kerana Allah. Artinya kerana mencari keredaan Allah. Dah. Jadi nombor satu, nak belajar betul dah, comel dah, bidang kita pilih, aliran kita pilih, agama dan sebagainya, tapi betul niat. Supaya semua kerja buat kita itu tidak sia-sia. Diiringi dengan ganjaran dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah lelah payah kita tu dapat pahala besar. Pitih kita buat belanja seperti kita infak fi sabilillah. Banyak pahala kalau niat tu betul. Kalau niat tu betul. Lagu mana niat yang betul? Iaitulah niat kehendaknya dalam menuntut ilmu itu, iaitu menuntut redha Allah. Talibu mardatillah, menuntut akan yang digemari, yang diredai oleh Allah. Gapo dia? Iaitu yang digemarinya ialah mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Yakni tadilah kita belajar untuk mencari keredaan Allah Taala, untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar untuk kita nak tahu lagu mana, gapo dia hak tu yang suruh, gapo dia hak tu yang larang untuk kita nak tinggal, nak tahu gapo dia tu yang suruh untuk kita nak amal. Bapa nak suruh tu redha. Nak suruh kita belajar, nak suruh jadi betul semaya yang kita nak semaya. Bapa nak suruh tu redha. Nah, kita belajar nak suruh jadi sempurna ibadat kita. Bapa nak suruh tu redha. Gitu. Tu orang selamat. Bukan nak gua ni. Tak ada. Itu niat yang benar. Tanpa niat yang benar itu, maka segala usaha kita tak layak mendapat fadilat dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baca fadilat mudah. Belajar ilmu satu bab sembahyang buka, tu fadilat. Nak boleh hak tu mudah ke? Nanti dulu boleh ke tak? Serupalah pergi sembahyang jemaah 27. Tu fadilat. Pergi sembahyang jemaah boleh kalau 27. Nanti dulu. Tengok dulu. Dah. Banyak perkara lagi kena lihat. Tu fadilat. Tu kelebihan. Kalau sempurna. Dah. Syarat dan sebagainya. Jadi Ibnu Ubbad kata lagu itulah. Dah, segala fadilat Al-Quran dan hadis tidak mungkin dapat kecuali orang yang belajar ilmu dengan niat yang sahih. Niat yang sahih itu belajar ilmu kerana mencari redha Allah Taala, iaitu kerana nak mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Yang kedua, wastimaluhu fima yanfa'u indahu. Yang keduanya dengan niat untuk diamalkan ilmunya pada memberi manfaat padanya. Dia belajar tu untuk dia nak cari mana yang perlu dia buat untuk dia nak amalkan. Bukan awak jawab biasa, bukan. Untuk diamalkan, untuk diikuti, untuk dilaksanakan daripada apa yang dia dapat, daripada apa yang dia belajar. Untuk diamalkannya ilmunya pada memberi manfaat padanya, wa isaratul khuruj an zulmatil jahli ila nuril ilmi. Yang tiganya dia belajar sebagai isyarat untuk menjadi petunjuk kepada keluarnya dia daripada kelam gelap jahil kepada terang ilmu. Yang ketiganya dia niat untuk mengeluarkan diri dia daripada kegelapan jahil kepada cahaya ilmu. Tu dia belajar. Untuk dapat ilmu supaya dia ni terang kehidupan dia, boleh tahu mana benar mana salah, tidak duk ala gelak, tak tahu kok mana sah. Lepas tu kan hak nampak manfaat penting ibadat, dia memang azam nak buat. Sebab apa? Tujuan dia bukan nak cari dunia, bukan nak cari kedudukan, bukan nak cari pakat, bukan nak bahas dengan orang.
Dah, bukan nak mengalah ke wujud orang. Dak, dia ngaji semata-mata untuk nak cari redha Allah SWT, nak betul kehidupan dia, nak menyempurnakan ibadat dia kepada Allah SWT. Barulah ngaji dia tu dapat fadilat. Sebagaimana oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena niat betul. Ni tasawuf. Nah, kena tengok. Baca bab fadilat bebe, mudahlah fadilat, tapi nak dapat tu bukan mudah. Bukan mudah. Fahadhihi niyatus sahihah. Maka inilah iaitu niat yang sahih. Niat yang sahih allati tumadu akibatuha ajilan, iaitu niat yang dipuji atas kemudiannya itu dalam akhirat. Yang ni orang yang belajar dengan niat inilah orang yang akan dapat kepujian daripada apa yang dia usahakan itu di akhirat. Dapat kedudukan sebagai orang yang terlibat dengan ilmu yang bermanfaat, yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tujtada thamaratuha fi ta'atillah ajilan, dan dapat faedahnya nyonya ilmu di dalam taat akan Allah Ta'ala dalam dunia, di mana dia akan dapat buat apa yang dia belajar atas dunia. Apabila dia belajar niat dia betul, maka niat dia betul tu usaha dia tu redha, maka menjadi kepahaman yang dapat tu panggil berkat, dan berkat itulah ia akan bermanfaat pada dia dengan ilmu tu, iaitu boleh diamalkan. Itu rezeki. Ilmu yang berkat, mana ilmu yang beri manfaat. Siapa dia yang beri manfaat? Allah Ta'ala. Lagu mana manfaat? Dia beri taufik dan hidayah untuk kita amalkan. Kenapa boleh kita amalkan? Sebab apa yang kita dapat ilmu itu berkat. Kenapa berkat? Sebab kita niat betul. Niat kita betul. Tuhan suka, Tuhan kena atas anak Tuhan. Kita usaha. Memang kita azal gitu dah. Nak cari kerana Allah Ta'ala. Maka kita pun reti. Maka Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan beri taufik dan hidayah. Lalu kita boleh buat. Maka ilmu tu jadi berkat. Ilmu jadi bermanfaat. Sebab kita belajar kena dengan adab sebagai yang Tuhan nak, iaitu niat yang sahih. Bukan kau ngaji, kau pandai, kau tak jadi. Tak kena niat tu. Tak dapat pertolongan untuk beramal dengan ilmu. Tuhan tak bagi taufik hidayah. Tak dapat, tak jadi manfaat. Berapa tak jadi manfaat? Niat tak betul. Niat. Jadi ilmu ni, kita bukan setakat nak tahu. Dalam konteks kita mengaji agama tasawuf ni, kita nak gapo-gapo pula. Kita doa pagi-pagi, wa barik lana fi ma a'taita. Kunut. Minta Tuhan berkati apa saja Tuhan kita. Wa barik lana fi ma a'taita. Berkatilah olehmu ya Allah bagi kami apa yang kau beri. Termasuklah ilmu. Kita nak Tuhan bagi kita ilmu yang berkat. Ilmu berkat ni mana ilmu yang dapat menyumbang manfaat pada kita. Apa dia manfaat? Pahala. Pahala ni daripada? Daripada beramal. Maka nak beramal dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor utama menyumbang keberkatan adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlas tu maknanya niat yang betul. Bukan saja aku ikhlas gitu dak. Niat ikhlas ni maknanya kita buat kerja kerana Allah. Semua perkara lah. Apatah lagi dalam konteks kita belajar ni sendiri. Jadi oleh kerana belajar ni kelebihan dia sangat banyak, maka penting sangat kita kena beri perhatian sungguh-sungguh kepada niat. Tidakkah kita rugi banyak? Kadang-kadang separuh umur kita duduk dalam belajar. Apakah belajar kita tu dikira ibadat, menyumbangkan pahala sebagaimana fadilat al-hadis? Kalau kita dapat syukur banyak-banyak. Tapi nak dapat kena niat tu betul. Ada niat. Jadi niat ya betul sebagaimana disebut oleh musannif rahimahullah subhanahu wa taala, di mana niat ini akan dapat pujian atas faedahnya di akhirat, dan dia dapat faedah dalam taat kepada Allah dalam dunia. Itu
Dapat panggil berkat tu ilmu kita berkat. Kita nak gapo-gapo ni berkatlah, umur berkat, kesihatan berkat. Semua hak tu bagi kita nak berkat mana ia bermanfaat. Manfaat. Dapat memberi manfaat pada kita. Nah, dunia dan akhirat. Apatah lagi ilmu. Dia ada kait rapat sangat-sangat dan dapat berkat ni tasawuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau benda kita nak dak Tuhan bui. Dak wahai jasung Tuhan bui, mantala basai jiddan wajada. Ngaji pun sungguh bui. Tapi hak Tuhan bui tu hak pasal lagu mana? Dak. Hak berkat ke dak? Kalau banyak ilmu tapi kau jauh dengan Tuhan. Kau panggil dak berkat. Tak berkat pun tak manfaat. Tak manfaat. Jadi kena tengok situ pula. Sebab tu belajar kena niat betul. Dia kena jaga adab-adab belajar sebagaimana hal disusun oleh para alim ulama. Sebab apa? Memastikan supaya kita dapat ilmu yang berkat, yang boleh memberi manfaat kepada kita, iaitu membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak karalah nak dapat hak tu bagi lagu tu kan. Tu bagi lagu tu hak berkat tu banyak kara. Dan nombor satunya diniat. Nah, sebab itulah bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalau kita nak dapat ilmu, nak jaga ilmu supaya ilmu sentiasa boleh memandu kehidupan kita, nak memandu perjalanan kita, memandu amal ibadat kita, maka kita kena hidup dengan jaga adab-adab kita, sunnah-sunnah. Tu masyhur. Nak dapat man arada an yahfaza ilmu, barang siapa yang nak bahawa dapat dia pelihara ilmu sentiasa ada bersamanya memandu kehidupan dia, segala-galanya dia ingat kepada ilmu-ilmu tu dalam menyuluh perjalanan hidup dia, maka kena lazim atas diri dia itu berapa perkara? 5 perkara. Kena maya malam walaupun rakaat. Lepas tu kena sentiasa dalam keadaan berwuduk. Tu paling belaka tu. Bertakwa, taat, sama ada duduk sorang, duduk tempat ramai-ramai. Kena sugi, jaga sugi. Lepas tu jaga makan. Makan. Banyak perkara. Memang itu ada adab dia. Tu kita boleh tengok dalam taklim dan sebagainya. Semua sekali itu ada kaitan dengan ilmu hak kita nak tuan kita tu. Cari harta lagu tu juga. Cari buat kerja boleh sok belaka, kita nak belaka tapi berkat ke tak. Nak sihat, kuat kita tu bagi sihat, tapi sihat tu berkat ke tak. Macam-macam. Ada banyak perkara. Itu berkaitan dengan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ilmu pun lebih-lebih lagi. Baiklah, dekat-dekat kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali bersabda fa'lam in kunta. In kunta taqsudu bi talabil ilmil munafasata munaqashata wal mubahata wat taqadduma 'alal aqrani wasti'malata wujuhin nas ilaika wa jama'hita mad-dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halaka nafsaka wa bi'a akhirataka bidunyaka fasafaqtuka khasiratan wa tijaratuka ba'iratan wa muallimuka muayyanun laka ala isyanika wa syarikul laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfi min qati'in tariqin. Wa huwa kaba'i sayfi min qati'in tariq kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'ana shakhsan ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Ni masalah dia ni. Masalah kita yang ngajar pula lah. Kita ngajar orang tu, kita nak bawa orang lah ke mana?
Kalau kita nak bawa orang semakin jauh dengan Allah, semakin dekat dengan dunia, bagaimana tengoklah Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali sebut. Dah. Di mana lagi akhirat? Tengok dulu so. Fa'lam, ketahui olehmu. In kunta taqsud bi bil ilmi al-munaqashata. Maka ketahui olehmu bahawa jikalau engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu al-munafasata ni. Al-munafasata. Kalau kita ngaji itu belajar ilmu dengan tujuan nak sedap-sedap. Kita belajar ilmu dengan tujuannya nak sedap-sedap. Untuk nak mendapat kesenangan, untuk nak mendapat dunia. Bagi memenuhi tuntut hawa nafsu kita. Nah, untuk lulu periksa dapat sijil boleh kerja gaji besar, maka boleh hidup senang kita. Wal mubahat. Dia kalau nak bermegah-megah, kita sambung ngaji tujuan nak apa? Nak naik pangkat. Nak suruh kita boleh berkuasa. Nak suruh kita jadi hebat lagi. Kalau tujuan lagu tu. Wa taqadduman al-aqran. Dan kalau kita belajar tu dengan tujuannya untuk terdahulu atas orang yang semasa denganmu, supaya kita boleh jadi lebih tinggi daripada orang lain. Kita ngaji tujuan suruh pakat kita lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di kalangan kita. Wastimanata wujuhin nasi ilaika. Dan kalau kita ngaji itu dengan niat kita ngaji banyak-banyak ngapa apa gitu begini, supaya cenderung muka manusia kepadamu, supaya orang mari jumpa kita belakang, supaya orang mari ngadak jumpa kita belakang. Wa jama'u tamad dunia. Dan supaya kita dapat menghimpun kekayaan dunia. Boleh gaji banyak, boleh dapat dunia banyak. Orang pakat orang kita, pakat mari dunia kita, senanglah kita. Maka kita mengajilah sungguh-sungguh. Tujuannya lagu tu. Dekat ceritanya tujuannya keduniaan. Sama ada nak dapat dunia, nak dapat pengikut, nak dapat pengaruh, nak dapat pakat, nak dapat gapo, semuanya atas dunia. Kalau gitu tujuan kita belajar, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Bermakna kamu mengusahakan pada meruntuhkan agamamu. Bukan fisabilillah tu. Fi hadmi dinika. Itu kerja nak meruntuh agama. Bukan kerja nak menegakkan agama. Dah. Sebab tu kita kalau kira kecek mudah pun kita wayaklah. Bila ngaji kak, ni fisabilillah. Fi la idinillah. Iya ko fi la idinillah. Iya kau nak negak agama Allah SWT. Dah. Banyak orang bukan cakap agama, dia nak menegakkan diri dia. Bukan nak menegakkan agama. Nak menegakkan kehidupan dia. Nak membangunkan nafsu dia, bukan agama. Maka kalau kita bermatlamat lagu tu, bermakna fa anta sa'in fi hadmi dinika. Nascaya kamu mengusahai pada meruntuhkan agamamu. Wa halaka nafsaka. Dan kamu mengusahai pada membinasakan dirimu sendiri. Walaupun nampak zahirnya nak membangunkan kehidupan, tapi sebenarnya nak membinasakan diri. Dari sudut hakikat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ia Tuhan jadikan untuk liya'budun, dijadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat. Tapi bila kita buat kerja matlamat dia lagu tu, bermakna kita telah sengaja mencapakkan diri kita kepada kebinasaan. Dan kerja kita itu meruntuhkan agama. Sebab apa? Allah. Agama tu dia jadi alat sajalah. Alat untuk mencapai kehendak dia. Bukan nak tegak agama. Agama dijadikan alat untuk nak mencapai kehendak dia. Maka hancur agama.
Nah, ditakwe, dituwe. Agama ni macam-macam. Bagi tujuannya nak sapa ke matlamat dia tu sendiri. Maka dia tak kira lah dalam perkara-perkara mana yang lebih afdal si Allah Ta'ala, mana macam-macam. Perkiraan dia lah perkiraan hak bahasa nafsu dia saja. Maka itu khija'ah merutuh ke agama dan merasa ke dia. Wa bi'a akhirataka bidunyaka. Bermakna kamu telah menjual akhiratmu dengan dunia. Kita telah jual akhirat, yakni tolak akhirat, ambil dunia. Jual akhirat, ambil dunia. Kita dapat, orang panggil, manfaat dunia. Akhirat kita tak bercara. Kalau gitu tujuan. Ya sepatutnya dengan gaji kita tu Allah banyak fadilat-fadilat yang menghasilkan faedah dan manfaat yang besar di akhirat. Tapi kita tak buat gitu. Niat kita niat sebagai masa ni. Dah. Hanya berkisar kehidupan dunia, bermakna kerja kita tu ibarat kerja jual akhirat untuk nak ambil dunia. Fasafatuka khasiratan wa tijaratuka bairatan. Nah, maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tidak laku. Itu kerjaan rugi, nego rugi. Jual akhirat, ambil dunia. Bukan jual dunia ambil akhirat, tak. Jual akhirat ambil dunia itu nego rugi. Itu satu urus niaga yang rugi. Perniagaan yang rugi. Nah, jualan yang rugi dan perniagaanmu yang tidak laku. Wa muallimuka muayyinun laka ala isyanika. Dan hak beratnya, orang yang mengajar akan dika itu menolong bagimu atas maksiat. Kita orang mengajar ni, ajar ilmu, nak suruh orang tu dapat dunia, bermakna kita menjadi pembantu untuk orang tu buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Batu kena jaga molek. Kita ngajar orang nak bawa orang ke Tuhan. Jangan ngajar orang nak bawa orang ke dunia. Itu maksiat kerja kita. Kerja kita ajar orang berilmu nak suruh dia pergi dunia, kerja maksiat di sisi Allah SWT. Tu ada suruh lagu tu. Tu ada suruh lagu tu. Jadi kalau kita ni buih ilmu dengan tujuan lagu tu, bermakna kita ni menolong orang buat maksiat. Orang buat maksiat. Dah. Hatu kena mikir ni tasawuf. Ni lah tasawuf. Benar-benar halus gini. Ya kita tak sedar. Kalau kita tak ngaji tasawuf, kita duk bahasa betul. Nah tengok. Ni tasawuf. Dia nyelai dalai lagi. Pergi pada tujuan, pada matlamat, kosak kita. Tu dia dah. Jadi kalau kita bermatlamat begitu, tak buih ilmu, berasuh orang, didik orang, tak nak suruh dia dapat dunia, nak suruh dia dapat kedudukan yang tinggi, nak suruh dia dapat habuai-habuai dunia, bermakna wa muallimuka, orang yang mengajar kamu itu muayyinul laka ala isyanika, ialah orang yang menolong kamu di atas maksiat. Wa syarikul laka fi khusranika, orang yang mengajar itu menyertai ia, yakni bersama-sama dengan kamu dalam kerugian. Mu pun saja, hak mengajar pun saja, tak ada pahala. Saja belaka. Sebab matlamat dia, hak ni nak suruh nak tengok anak dia, murid dia berjaya boleh jadi orang pakat besar. Nak boleh jadi orang senang. Orang berjaya, jaya dunia, tu yang nak tengok. Waktu dia kuat tu, maka gapo dia faedah dia dapat. InsyaAllah Ta'ala. Tak ada rugi. Hak dia mengaji pun rugi, matlamat dunia. Hak dia mengajar pun rugi, matlamat dunia. Bukan hak berat laginya, muayyinun fi isyanik, menjadi penolong kepada maksiatmu kepada Allah. Dah. Dalam berjalan dengan Tuhan ni, kena berhati-hati. Tipu daya syaitan cukup halus.
Tu je kena ngaji makayidus syaitan. Tipu daya syaitan. Syaitan tipu kita fi maqradil khair. Dia tipu kita dalam bentuk kebajikan. Bentuk kebajikan. Bentuk ngajinya agama. Bentuk ngajinya tak molek. Tapi rupa-rupanya kita duk ni hari ke dia. Tak sapa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sapa kepada dunia saja. Tipu dah syaitan dicakuk halus. Ni apa nak lepas 7 lapis buka syaitan ni. Payah. Tidak semestinya kita duduk dalam agama, lepas dak. Tidak semestinya kita duduk dalam masjid, lepas bukan. Duduk dalam masjid punya boleh syaitan dulu. Di masjid tu syaitan dah heret. Boleh jadi. Nak pergi ngaji agama, syaitan dah hantar. Syaitan buat pergi hantar. Bukan melekat duk payung dak. Syaitan pergi hantar. Bukan melekat duk payung. Kita duk rasa orang ngaji agama ni la tadau. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Melekat apa sayap orang lagi ngaji agama. Iyalah kau lagi ngaji jalan atas sayap melekat. Kau jalan di bawah payung syaitan. Dah. Tengok ulama pilih. Orang dapat kelebihan hadis-hadis Nabi tu orang lagu mana, ngaji lagu mana. Orang yang sah niatnya. Barulah ayat mendapat segala fadilat dalam Quran dan hadis. Bila tak sah niat tak dapat. Mereka tak payu. Mereka tak apa sayap. Setel duk payu. Banyak dalam kitab Minhajul Abidin. Kita bawa kisah-kisah di mana orang setel pipi payu dia pergi masjid. Setel payu. Mai. Setel juga lagi. Apa? Hati dia tu dah. Hati dia tu. Dia pergi tu bukan kerana Allah. Kerana benda lain. Maka ngaji pula tu. Dah. Maka kena ingat. Ngaji agama apa. Bukan tidak semestinya pergi ngaji atas sayap melekat. Boleh jadi pergi ngaji di bawah payu syaitan. Syaitan duk payu. Tu kena ingat. Tu tahu. Walaupun ngaji tu agama. Dan jadi bukan setakat hak belajar wa muallimuka muayyinul laka ala isyanika, orang yang mengajar kamu itu adalah menolong bagimu atas maksiat, wa syarikul laka, dia orang yang mengajar itu bersekutu ia akan kamu di dalam kerugian. Wa huwa kaba'i sayfi min qati'in tariqin, perbuatan dia mengajar tu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Seperti jual pedang ke perokok. Orang mengajar ilmu ke anak murid supaya anak murid matlamat dunia, kerja dia seperti jual pedang ke perokok. Kita tahu dah orang ni perokok ke jual pedang ke dia. Bermakna kita membantu dia, memudahkan dia untuk nak buat kerja perokok. Tu dia. Kita membantu dia untuk jadi mudah dia buat kerja perokok. Lawan mana kita jual pedang ke perokok. Kau tarik ni perokok lah. Lo ninggal dia. Peragu. Itu perokok tak ada perokok peragu. Mana kita memberi sumbangnya kepada maksiat. Inilah katanya Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Ia diterjemahkan oleh musannaf kita Syekh Abdul Samad Palembang ini. Jadi kita ngajar lagu tu, jangan matlamat tu kita dikena ikhlas. Tak ada kata nak cari dunia, nak cari pengaruh, nak cari kedudukan, nak cari kemuliaan, nak cari penghormatan lah. Nak bawa orang semua anak murid kita kepada Allah. Dah. Baik ke mana-mana pun biar gitu. Sebab tu kena selit. Kena selit, kena royak, kena masuk. Dah. Kena ajar, kena fahamkan tujuan dan matlamat ngaji kita sebagai hamba Allah yang diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ni dak masuk tadika lagi. Ngaji ni, ngaji pandai-pandai. Bila ngaji, boleh jadi apa? Di dunia dah. Petai lagi tanah dah. Nah, benda tu dah lekat gitu. Wah, besar. Maka kita pun ngaji benar. Pasal, biar pandai. Pas lulu, boleh jadi kau ni. Lalu tu lah. Bermakna kita membantunya dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala kerja kita rugi. Dia ngaji pun rugi saja, kita ngajar pun saja. Bapa, niat tidak sah. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu bergantung kepada niat. Dah, niat. Gitulah. Nak rayak ibadat-ibadat ni. Dah. Bukannya mudah. Kerja kita nak kira ibadat. Bukannya mudah. Jadi, bahkan wahwa bermula ia. Orang yang mengajar itu kaba'i saifin. Seperti orang yang menjual pedang. Min qati'in tariq. Kepada qati'in tariq. Kepada orang yang merapak di jalan. Kepada orang yang merapah di jalan. Tak, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu perbuatan adalah maksiat. Ada perbuatan itu maksiat, dosa tu Kita juga pedai kepada perapok ni dosa. Kita tahu dah dia merapok. Ada we pinjam sadak kau nak curi bisa. Dosa dah tahu dah yang curi bisa. Pinjam sadak mentawai nak kerak bisa. Apa? Pecah kawin tu nampak molek curi. Ambil dosa. Dah dosa. Bila kita tolong orang buat maksiat ni, kita boleh sahih sepuluh tolong. Walaupun dia buatnya dia, tapi sumbangan kita tu menjadi mudah dia buat. Kama qala, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana shakhsan ala maksiatin, barang siapa menolong akan seorang atau berbuat maksiat, walau bisitri kalimatin, jikalau dengan setengah perkataan dia tolong. Dia tanya, nak buat maksiat di mana? Kita kata tu, begitu je. Tunjuk dia. Nah, kana syarikan lahu fiha, adalah ia seorang jadi menyengutui dalam maksiat. Bila kita ada sumbangan pada maksiat, walaupun setengah perkataan, bermakna kita bersepakat dengan dia dalam melakukan maksiat. Apatah lagi bukan dengan setengah perkataan. Nah, kita ngajar pagi petang, tapi nak bawa orang kepada menjadi hamba dunia, bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nak bawa orang bukan nak bertuhan kepada Allah, bertuhan kepada hawa nafsu. Apakah itu tidak maksiat? Jadi kita ni pembantu orang melakukan maksiat. Bawa orang bertuhan pada dunia, bertuhan kepada hawa nafsu. Tu kena fikir tu. Kena fikir. Kalau kerja kita tu dianggap maksiat, maka apakah pendapatan kita? Kalau kerja kita tu dianggap membantu maksiat, supaya kita kata, supaya kita jual pedai kepada perapok. Hasil piti jual pedai tu, apa dia? Gitu. Nah, ini soalnya keberkatan ni yang kita nak dapat ni kena tengok secara halus. Ada secara halus. Sebab tu jangan tersahur ni fardu ain. Jangan pekoh saja. Pekoh kak beres belaka lah. Tersahur. Satu ilmu fardu ain kena ada pula selain daripada pekoh tu. Dalam kehidupan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tu dia. Dan wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita.
Ini sambungan yang atas. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah. Katanya Imam Ghazali, dan jikalau adalah niatmu, dekosakmu antaramu dan antara Allah pada menuntut ilmu itu. Yang kita ngaji itu adalah masalah kita dengan Tuhan, bukan masalah kita dengan dunia. Bukan untuk kita dengan orang, bukan untuk kita dengan manusia, bukan untuk kita dengan Allah. Kita ngaji ni untuk nak betul kehidupan kita dengan Allah, untuk sempurna kita dengan Allah, bukan dengan dunia sebagaimana tadi. Tu dia. Gapo dia? Iaitulah al-hidayah. Supaya kita dapat hidayah, dapat petunjuk daripada usaha kita ngaji itu, supaya Tuhan buka petunjuk-petunjuk yang kita boleh faham mana benar, mana salah, lagu mana sah, lagu mana batal, lagu mana betul, lagu mana tak betul. Hidayah tu petunjuk. Jadi kita belajar ni, matlamat dia adalah bagi kepentingan nak bina hubungan yang lebih sempurna antara kita dengan Allah SWT, supaya kita dapat petunjuk dengan usaha-usaha kita belajar tu. Supaya kita lebih jelas dan yakin perjalanan jalan yang betul. Yang kita nak minta. Nak dapat petunjuk ni kena usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang berusaha pada jalan kami, yakni pada belajar ilmu-ilmu kami, lanahdiyannahum subulana. Lalulah kami tunjuk pada jalan kami. Tu yang tunjuk kepada orang belajar ke usaha. Oh tak usaha tu yang tak tunjuk. Nak tunggu hidayah, nak nanti hidayah dulu mari baru nak itu, tak boleh. Kena usaha hidayah ni. Nak dapat tahu mana betul dan salah, kena ngajilah, usaha ngaji. Baru Tuhan tunjuk. Oh gitu, gini. Iyalah tu. Mau kena lagu ni. Salah rupa-rupanya gitu. Itu petunjuk dah tu. Maka nak boleh tu ilmu lah. Usaha, ilmu-ilmu kena usaha. Bukan dengan duduk tidur tak. Tak, kena usaha. Jadi kita tujuan kita ngajinya lagu tu. Nak qasak kita bainaka wa bainallah. Qasak kita nak bina hubungan antara kita dengan Allah SWT. Duna mujarradir riwayat. Bukanlah kita ngaji itu semata-mata nak dapat riwayat. Tiada semata-mata riwayat untuk nak tahu je. Bukan semata-mata nak tahu je. Semata-mata nak tahu untuk nak buat macam-macam lah. Nak buat berdaya orang olik-olik. Tak ada. Bukan semata-mata nak tahu. Bukan semata-mata kita nak faham, nak tahu. Bukan. Tapi untuk nak membetulkan hubungan, nak menyempurnakan hubungan kita dengan Allah SWT. Maka kalau gitu tujuan kita ngaji Pak Absir, maka sukalah olehmu. Kalau gitu tujuan kita belajar, untuk membina hubungan yang rapat dengan Allah Ta'ala, untuk membina hubungan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita nak tahu jalan yang betul antara kita dengan Allah, Pak Absir, maka sukalah olehmu. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Sukalah kamu bahwasanya malaikat akan menghamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan.